Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita bersiaran langsung ataupun live di aplikasi TikTok. InsyaAllah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita berpeluang sekali lagi mengadakan live itulah live bacaan kitab Kifayatul Mubtadi, risalah Kifayatul Mubtadi, kitab tauhid, kitab tauhid yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, mudir Markas Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua, Sik Kedah, Darul Aman. InsyaAllah baik kitab ini membicarakan, membahaskan berkaitan dengan ilmu tauhid, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Baik, jadi kita akan sambung kembali muka surat yang seterusnya, iaitu sifat yang ke-10, sifat yang ke-10, insyaAllah. Yang ada kelapangan boleh sama-sama kita ikuti live ini daripada awal sampai habis, insyaAllah. Baik, hari ini kita sambung sifat yang ke-10, sifat yang ke-10. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ke-10, yakni sifat Allah yang ke-10. Baik, kalau orang tanya kita Allah Ta'ala ni ada sifat dia ada berapa? Berapakah sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala? Berapa? Kalau orang tanya kita, jawapannya adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkira banyaknya. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni sangat banyak, tak terkira. Yang 20 sifat dan 13 sifat itu adalah yang wajib, yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari, mempercayai dan i'tiqad serta berdalil tiap-tiap satu sifat. Tu sebenarnya sifat kesempurnaan bagi Allah ni banyak, tak terkira. Baik, jadi ke-10 ni sifat yang ke-10 pada tertib sebutan sahaja. Kerana apa? Kerana sifat Allah ni semuanya sama-sama qadim. Sama-sama qadim, tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Jadi yang ke-10 di sini adalah pada tertib, pada susunan sebutan sahajalah, untuk memudahkan orang awam macam kita ni belajar. Baik, wajib kita, yakni wajib kita ni maknanya wajib syarak. Kalau wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Kita tu siapa? Tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni dia ada 4 syarat. Yang pertama dia tu dia baligh, orang yang baligh sampai umur, mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, lelaki 15, perempuan 9 tahun. Tu syarat yang pertama, mukallaf adalah baligh.
Yang kedua, syarat nak jadi mukallaf ni berakal. Maknanya bukan orang gila lah. Kalau orang gila dia bukan mukallaf. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, nak jadi mukallaf ni sampai seruan sampai seruan agama. Seruan agama tu sampai dekat dia. Maknanya dia tu duduk di kawasan yang sampai seruan maknanya ada masjid dekat, ada surau dekat-dekat surau. Lagi pula ilmu zaman sekarang ni mudah kita nak dapat. Dalam handphone pun banyak ilmu yang kita dapat kan. Dalam TikTok pun ilmu banyak, dalam YouTube, dalam Facebook. Maknanya dia tu mudah, dia tu dapat seruan agama. Kecualilah orang yang tak mukallaf ni orang yang duduk dalam keadaan tidak ada surau, tidak pernah mendengar tentang agama. Contohnya dia duduk di dalam bukit-bukit tu, duduk dalam hutan-hutan riba tu. Dalam tu mana ada surau, mana ada masjid, mana ada internet kan. Jadi orang macam tu dia tak mukallaf. Kalau macam kita ni mukallaf sangat-sangat dah ni. Tu yang ketiga lah, syarat mukallaf. Kemudian syarat mukallaf yang keempat pula adalah dia panca indera dia sihat. Bab mukallaf ni dia dua sajalah, sama ada pendengaran ataupun penglihatan. Maknanya dia boleh melihat ataupun dia boleh mendengar. Kalau dua-dua tak ada, buta apa buta, tuli apa tuli, pekak apa pekak, tak dengar langsung, maka dia tu tak dipanggil mukallaf. Baik, jadi wajib ke atas mukallaf, wajib dengan makna wajib syarak. Wajib syarak ni maksudnya kalau kita buat dijanji dengan pahala, kalau kita tinggal dijanji dengan siksa di akhirat nanti. Itu dipanggil wajib syarak. Wajib kita, wajib apa tu? Percaya. Wajib kena percaya, kena beriman. Wajib percaya, yakni wajib kita mengaji. Diri mengaji itu yang wajib. Diri mengaji itu, yang mengaji itu adalah wajib. Sehingga kita faham dan kita boleh percaya. Kena takdir macam itulah. Wajib kita ni mengaji, belajar sampai kita boleh percaya. Tu maksud dia. Dan i'tiqad ni mengaku dalam hati kena mengaku dalam hati 100%. Kena mengaku sungguh, jazam, putus dalam hati kita 100%. Dia tak boleh ada zon, dia tak boleh ada syak, dan dia tak boleh ada waham. Zon ni maknanya dia berat sebelah yakin. Kita kata 70-30, dia berat sebelah 70. Itu dipanggil zon. Ataupun syak ni 50-50. Bersamaan di antara dua tu. Yakin dengan tak yakin tu sama berat. Yang tu dipanggil syak. Dan yang ketiga, dia tak boleh ada waham. Waham ni dia antara 30 dengan 70, sebelah 30. Dia berat sebelah 30. Dia kita kata apa? Perasan-perasan, macam tu. Kalau zon tadi tu barangkali Allah ni ada kot sifat kudrah. Barangkali tu panggil zon lah. Dia berat sebelah 70. 30 dengan 70 dia berat sebelah 70. Yang tu dipanggil zon. Kalau syak ni 50-50, Tuhan Allah ni ada tak sifat kudrah ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? 50-50. Tu dipanggil syak. Bersamaan di antara ada dengan tak ada tu bersamaan. Ataupun waham. Waham ni perasan-perasan Allah ni ada sifat kudrah. Perasan-perasan macam tu Yang tu dipanggil 30-70, dia berat sebelah 30. Kurang lah. Jadi 3 tu tak boleh ada lah. Pada bab i'tiqad ni dia tak boleh ada 3 tu. Dia tak boleh ada zon, dia tak boleh ada syak, dia tak boleh ada waham. Dia kena yakin 100%. Allah ni ada sifat kudrah. Yakin 100%. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tu baik. I'tiqad ini mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf kena mengaku, kena i'tiqad, kena tambat bahawasanya tetap ni maknanya sabit, pasti, dan sabit samalah. Tetap dengan sabit ni samalah.
mesti, pasti. Dalam kurungan dia tulis wajib. Wajib di sini wajib akal lah. Kalau wajib atas tadi tu, wajib kita tu wajib syarak. Kalau wajib bagi Allah ni dipanggil wajib akal. Wajib akal ni dengan maksud tidak tergambar di akal kita kata benda tu tak ada. Tu wajib akal. Kalau wajib syarak ni lain pengertiannya. Wajib syarak ni kalau kita tak buat dijanji dengan seksa. Kalau kita buat dijanji dengan pahala. Tu wajib syarak. Kalau wajib bagi Allah ni wajib akal dengan maksud tak tergambar di akal kita kata perkara tersebut tidak ada. Tu wajib akal. Wajib bagi Allah Ta'ala, ini wajib akal lah. Wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrah. Wajib bagi Allah tu bersifat dengan kudrah. Kudrah ni salah satu sifat Allah Ta'ala lah. Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah, erti kudrah kuasa atau berkuasa. Jadi kuasa ni terjemahan daripada kitab yang lama-lama dulu, kitab Jawi yang lama-lama dulu, kebanyakannya terjemahan dengan kuasa atau berkuasa berkuasa. Jadi berkuasa ini diterjemahkan oleh seorang ulama tauhid yang begitu terkenal lah suatu ketika dulu, iaitulah terkenal dengan panggilan Pak Da'il Mekah. Pak Da'il Mekah ni meninggal di Mekah lah. Jadi Pak Da'il Mekah ni bersangatan alim lah, khususnya dalam bidang tauhid. Jadi perkuasa ini diterjemahkan daripada almarhum Pak Da'il Mekah. Baik. Jadi kita rasa perkuasa itu lebih tepat lah, lebih faham, kerana kita boleh membezakan di antara sifat dengan takluk. Kalau sifat diterjemahkan dengan perkuasa, maknanya takluknya kuasa. Dengan sifat perkuasa itulah Allah berkuasa. Barulah kita boleh faham lah. Baik, kemudian iaitu apa ni? Iaitu ni kembali kepada kudrah ataupun iaitu perkuasa tu. Perkuasa tu benda apa? Kudrah tu benda apa? Iaitulah satu sifat yang ada. Jadi kudrah tu adalah satu sifat yang ada sungguh. Perkuasa itu adalah satu sifat yang ada. Ada tu maksudnya wujudi. Bahasa Arab panggil wujudi. Maksudnya diri sifat tu ada sungguh. Sekiranya yang kata ada tu macam mana? Dia nak menggambarkan yang kita ada tu. Sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Sekiranya Allah Ta'ala buka dinding, buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu dipanggil sifat yang ada. Jadi sifat kudrah tu sifat yang ada. Diri sifat tu ada sungguh. Ada sungguh. Sebab tu kita boleh nampak dengan mata kepala. Sebab benda ada. Tiap-tiap benda yang ada kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh cium, kita boleh rasa dan sebagainya. Jadi bab kudrah ni kita boleh melihat dia. Kiranya Allah Ta'ala buka hijab. Itu dikatakan sifat yang bangsa wujudi, sifat ma'ani. Kudrah ni salah satu sifat ma'ani Allah, yang bangsa wujudi, iaitu ada sungguh sifat tersebut. Yang ada ini lagi qadim. Lagi qadim, sifat kudrah itu pula yang ada lagi qadim. Qadim maksudnya sedia kala lagi. Ada siadah, sedia kala lagi. Sifat tu makhluk tak ada lagi. Sifat kudrah tu ada siadah. Sejak azali lagi. Sejak azali lagi sifat kudrah tu ada siadah. Ada dia dengan tidak ada permulaan. Masa azali tu makhluk pun tak ada lagi. Sifat kudrah tu ada siadah. Itu dipanggil lagi qadim. Yang berdiri, yakni sifat tu pula, sifat kudrah tadi tu yang berdiri, yakni yang ada, yang menumpang. Yang berdiri yakni ni dia nak terang. Yang kata berdiri itu macam mana? Yakni yang ada sifat tu yang ada, sifat kudrah tu yang ada, ini yang menumpang pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat kudrah ni dia tumpang pada zat Allah yang ada. Zat Allah pun ada, sifat kudrah pun ada. Jadi sifat kudrah yang ada tadi tu dia menumpang pada zat Allah Ta'ala ya.
tu dimaksudkan dengan berdiri. Sifat tu berdiri pada zat. Sebab apa? Sebab sifat ni dia tak boleh duk asing daripada zat. Takrif dia maqama bi ghairi, barang yang berdiri dengan yang lain. Bagi yang berdiri dengan yang lain, barang yang berdiri dengan yang lain dipanggil sifat. Maknanya sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri dia tak boleh duk asing daripada zat. Dia kena menumpang pada zat. Tu baik. Jadi sifat qudrah ni dia menumpang pada zat Allah Taala. Baik. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Maknanya hakikat qudrah tu, hakikat sifat berkuasa tu kita tak dapat nak mengetahuinya, bahkan tetap seperti yang tersebut. Macam mana? Kita boleh tahu setakat sifat qudrah itu dia sifat yang ada lagi pula qadim, dan dia ada pada zat Allah Taala. Setakat tu saja yang kita boleh tahu. Hakikat sifat qudrah tu macam mana? Wallahu a'lam. Sebab kita ni baharu, kita ni makhluk, tak boleh nak mengetahui hakikat yang qadim. Kerana sifat qudrah itu qadim, kita baharu, tak dapat nak mengetahui hakikat yang qadim. Tu. Jadi cuma kita boleh tahu setakat tu saja. Sifat qudrah ini sifat yang bangsa ada, sifat wujudi. Lagi pula sifat ini sifat yang qadim, yang sedia kala lagi ada dah sifat tersebut. Lagi pula sifat qudrah itu dia menumpang pada zat Allah Taala. Tu setakat tu saja. Lebih lagi tu tak tahulah. Hakikat dia kita tak boleh tahu. Pasal kita ni baharu. Setiap yang baharu tak dapat nak mengetahui hakikat yang qadim. Tu. Okey, yang baru dengar ilmu tauhid ni memang dia susah nak faham sikitlah. Dia kena dengar banyak kali. Kena dengar ilmu tauhid ini berulang-ulang kali, insya-Allah. Lama-lama Tuhan bukalah, mana fahamlah. Tapi kalau sekali dengar tu, umpama kita curah air pada daun keladi lah, dia tak melekat. Dia tak faham. Dia kena berulang-ulang banyak kali, insya-Allah lama-lama faham. Baik, kemudian dengan Allah Ta'ala, dengan ni diterjemahkan daripada huruf ba lah. Ba tu bahasa Arab lah. Yang tu ba tu dipanggil ba sababiyah. Ba sababiyah, yang ni dengan sebab Allah Ta'ala bersifat. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Dengan sifat mana ni? Inilah ni dalam ilmu kaedah dipanggil isim isyarah. Isyarah ni dia nak menunjuk inilah, dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Sifat mana? Sifat qudrah tadi lah, sifat perkuasaan tadi itulah. Ia Allah kuasa. Tu. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah itulah, maka Allah pun berkuasa. Kuasa apa? Kuasa menjadikan makhluk lah. Menimbulkan alam ini daripada tiada kepada ada. Menjadikan makhluk manusia, menimbulkan daripada tak ada kepada ada. Itulah dengan sifat qudrah itulah. Jadi hakikat takluk qudrah Tuhan kepada perkara yang ia hendak menjadikan itu, tiada siapa pun mengetahuinya. Baik. Jadi ia Allah kuasa, ini berkuasa mengadakan maknanya menimbulkan, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Mengadakan iaitu menimbulkan daripada tak ada kepada ada. Tiap mungkin. Mengadakan tu tiap mungkin. Mungkin ni adalah perkara yang harus makhluk ni lah. Mungkin istilah ilmu tauhid, maksud dia makhluk ni lah. Kerana makhluk ni asal dia tak ada. Siapa yang bagi ada? Allah Ta'ala yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada, menimbulkan kita daripada tak ada kepada ada. Allah lah. Siapa lagi yang buat makhluk ni? Manusia, haiwan, binatang, langit, bumi, hujan dan sebagainya, semua siapa buat? Allah yang buat.
daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala yang bagi timbul semua tu, bagi timbul. Tu dimaksudkan dengan mengadakan tiap-tiap mungkin, yakni tiap-tiap perkara yang harus. Mungkin ni maknanya perkara yang harus. Baik. Dan kuasa, perkara harus ni apa dia? Perkara yang padan dan patut. Perkara yang padan dan padan ada, padan tak ada. Tu mungkin. Baik. Dan kuasa, ia Allah meniadakan dia. Maknanya Allah tu berkuasa mengadakan tiap-tiap mungkin dan juga berkuasa meniadakan dia, yakni mematikan dia. Jadi siapa yang bagi tak ada mungkin tu? Siapa yang bagi hilang mungkin tu? Allah. Allah yang menjadikan kita dan Allah yang mematikan kita. Tu. Baik. Jadi semua tu kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan makhluk dan Allah juga yang mematikan makhluk. Memati itu dengan maksud meniadakan lah. Kalau mengadakan tu menjadikan, menimbulkan daripada ada kepada tak ada. Kalau meniadakan itu daripada ada kepada tak ada, iaitu mati lah. Allah yang mematikan kita. Baik. Berertilah. Mafhum dia macam mana? Pengertian dia macam mana? Berertilah tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu. Sesuatu daripada makhluk inilah yang dipanggil mumkinat. Tiap-tiap daripada sesuatu daripada makhluk ini yang berlaku, yakni yang sedang berlaku lah. Sama ada baik, sama ada yang berlaku itu perkara yang baik atau jahat, ataupun yang berlaku itu perkara yang jahat. Sama ada nikmat, atau bala. Bala ni bahasa Arab, bahasa Melayu panggil dugaan. Sama ada nikmat ataupun bala ataupun dugaan, ujian. Sama ada kecil, sama ada bala itu kecil atau besar, ataupun bala atau nikmat itu besar. Sama ada berlaku terhadap diri kita, sama ada bala tadi itu berlaku terhadap diri kita ataupun berlaku kepada orang lain. Sama ada di dunia, bala tadi tu, ujian tadi tu berlaku di dunia ataupun di akhirat lagi akan datang. Di akhirat tu lagi akan datang perkara yang akan berlaku. Kesemuanya itu yang saya sebut tadi tu tidak terlepas, satu pun tidak terlepas daripada dilakukan, tidak terlepas daripada dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maknanya semua itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah di bawah kekuasaan Allah. Kerana Allah mempunyai sifat berkuasa. Maknanya tak ada satu pun yang terlepas daripada sifat berkuasa Allah yang dipanggil kudrah. Semuanya tidak terlepas dilakukan oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Inilah kesemuanya. Maknanya semua perkara yang berlaku, sama ada perkara itu yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku, ataupun perkara yang lagi akan berlaku, semua itu tak terlepas daripada sifat kudrah Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Baik. Inilah dikatakan qadar. Inilah yang tersebut tadi itu dikatakan qadar. Qadar ataupun takdir. Apa dia qadar ataupun takdir ni benda apa? Tuhan melaksanakan, menimbulkan apa yang ditentukan di azali. Itu dipanggil takdir ataupun qadar. Yang mana duk berlaku tu, dia duk timbul berlaku tu, semua tu dipanggil takdir ataupun qadar. Hak telah ditentukan di azali. Kalau di azali itu, yang ditentukan di azali itu dipanggil qada. Qada yang berlaku ni, sama ada yang telah berlaku, sedang berlaku, ataupun yang akan berlaku, semua tu dipanggil qadar ataupun takdir Allah. Tu Allah Ta'ala menimbulkan apa yang telah ditentukan di azali tu. Maka haram, yakni hukum haram dan syirik.
Syirik ni berkongsi menduakan Allah, itu panggil syirik. Maka haram dan syirik, kita percaya dan i'tiqad, mengaku ada sesuatu, yakni sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala lah, ataupun ada sesuatu perkara mungkin tu terlepas daripada dilakukan oleh Allah, yang bersifat dengan kudrah ini. Kalau kita percaya kata ada sesuatu perkara tu terlepas daripada kudrah Allah, maka hukumnya haram, lagi pula syirik. Maka kita janganlah kita percaya, janganlah kita syirik. Yang kita percaya kata ada sesuatu yang lain tu, sesuatu daripada perkara yang harus tadi itulah, sesuatu daripada perkara mumkinat tu terlepas daripada kekuasaan Allah. Jangan percaya macam tu, haram hukum dia. Yang sebenarnya semua tu tak terlepas, semua itu tak terlepas daripada kudrah Allah Ta'ala. Hanya yang ada pada hamba usaha, yang ada pada hamba itu hanyalah usaha sahaja dan ikhtiar, usaha dan ikhtiar sahaja. Jadi ikhtiar dan usaha ini samalah. Maka yang ada pada hamba itu adalah usaha dan ikhtiar. Baik, usaha ni apa? Usaha ialah menyertai kudrah kita ketika Tuhan nak menjadikan sesuatu perkara itu. Ketika mana hamba itu dia nak buat sesuatu itu, maka menyertai kudrah Allah ketika itu. Itu dipanggil usaha. Baik, maka usaha dan ikhtiar itu tidaklah memberi bekas. Memberi bekas maknanya mengubah. Maknanya usaha manusia dan ikhtiar manusia itu tidak dapat memberi bekas. Yang memberi bekas adalah kudrah Allah Ta'ala sahaja. Itu maksudnya. Baik. Dan wajib kita percaya. Dan wajib, yakni wajib syarak. Hukum dia wajib. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Dan wajib kita percaya, beriman dan i'tiqad, yakni mengaku di dalam hati, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Dalam kurungan dia kata mustahil. Tidak, mustahil ni perkara yang tidak tergambar di akal kata ada dia, itu mustahil. Jadi kita wajib percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali, iaitulah mustahil di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan bagi kudrah tadi. Mustahil lah. iaitu lawannya, lawan bagi kudrah tadi itu, iaitu tidak bersifat dengan kudrah yang lazim daripadanya lemah. Jadi Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan lemah, yang mana lemah itu adalah lawan bagi kudrah. Baik. Jadi mustahil lah, mustahil atas Allah itu bersifat dengan lemah. Mustahil Allah bersifat dengan lemah. Mana boleh Allah tu lemah? Allah tu berkuasa, Allah tu ada sifat berkuasa. Allah tu ada sifat berkuasa. Mustahil atas Allah tu lemah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dalil di atas yang demikian itu, bermula dalil, yakni bukti percaman di atas yang demikian itu, kata Allah ada sifat berkuasa dan Allah tak lemah tu. Mana ada dalil? Mana ada bukti? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Arti innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawasanya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu, yakni sesuatu daripada makhluk, sesuatu daripada mumkinat, amat kuasa. Ini dalil kata Allah tu ada sifat kudrah. Allah Ta'ala firman sendiri di dalam Quran, Allah tu ada sifat berkuasa. Allah tu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu.
atau dalil, yakni atau bukti di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu ada sifat berkuasa dan Allah tu tak lemah. Mana ada dalil? Yang ni dipanggil dalil akal. Baharu alam ini. Jadi baharu alam ini menunjukkan, membuktikan ia menjadi dalil kata Allah tu ada sifat berkuasa dan Allah tu tak lemah. Kalaulah fardu takdir Allah lemah, macam mana nak ada makhluk ini? Macam mana nak ada alam ini? Jadi alam ini yang ada, yang kita duk nampak ada ni, semua makhluk ini membuktikan kata Allah itu ada sifat berkuasa. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa, itulah Allah berkuasa. Wallahu alam. Jadi sekadar itu dulu untuk petang ni, insya-Allah. Nanti kita ada masa kosong, masa lapang, kita akan teruskan dengan sifat yang ke-11, iaitu sifat sama', insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.